Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di petik suri tangkai berduri, Umai Kesini persembah diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 17 Ogos 2023. 10 orang maut termasuk seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelangai yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Pahang merangkap Esko Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Pahang dalam satu kejadian naas sebuah pesawat ringan jenis Beechcraft model 390 Premier One berhampiran Elmina Shah Alam pada pukul 2.51 petang tadi. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM sebentar tadi telah mengesahkan jenis pesawat tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kapten Nur Razman Mahmud berkata, pesawat bernombor pendaftaran N28JV yang dikendali oleh Jet Valet Sdn Bhd itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada pukul 2.08 petang menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Seramai 6 penumpang termasuk 2 kru penerbangan berada di dalam pesawat tersebut selain 2 mangsa yang masing-masing menaiki sebuah motosikal dan kereta yang berada di lokasi kejadian telah dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk bedah siasat. Satu sumber memberitahu Utusan Malaysia kesemua penumpang dipercayai menaiki pesawat ringan ke Langkawi bagi menghadiri sebuah mesyuarat membabitkan Majlis Tindakan Pembangunan sebuah negeri. Terdahulu, 10 individu dikuatiri maut apabila pesawat ringan yang mereka naiki hilang kawalan sebelum terhempas di Elmina Shah Alam. Kerajaan Perpaduan komited menghentikan amalan meminta dan memberi komisen yang dilihat sudah menjadi budaya kerana perkara tersebut akan menjejaskan negara serta rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata amalan meminta komisen daripada pemaju-pemaju sudah sebati dan memerlukan tindakan untuk menghentikannya sebelum melarat. Jelas beliau amalan tersebut akan menyebabkan negara hancur lalu menjejaskan rakyat hanya akibat daripada amalan yang menguntungkan satu pihak sahaja. Katanya ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Madani Prihatin Madani serta Pusat Penjaja Madani di Desa Tasik Sungai Besi hari ini. Turut hadir sama adalah Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamaruzaman Mat Saleh, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok Su Sim dan Ahli Parlimen Batu Pi Parabakaran. Tidak pasti, Istana akan umumkan nanti. Demikian kata Pengerusi Pakatan Harapan Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri selepas sejam menghadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Bukit Kayangan Shah Alam petang tadi. Menurut Menteri Besar Sementara Selangor itu, pertemuan dengan Sultan Selangor hanya prosedur biasa beliau sebelumnya. Beliau ditemui di luar perkerangan istana memaklumkan beliau menghadap tuanku untuk bertanyakan khabar dan merancang beberapa perkara berkaitan hal negeri, antaranya perkembangan negeri, pencapaian ekonomi dan kesihatan baginda. Terdahulu beliau tiba dengan menaiki kenderaannya pada pukul 2.34 petang dengan diiring sebuah kereta pengiring. Ditanya mengenai pelantikan Menteri Besar baharu, kata Amiruddin, perkara itu di luar bidang kuasanya dan akan diumumkan oleh Istana Selangor kelak dan tidak semua perkara boleh didedahkan berkaitan pelantikan Menteri Besar berkenaan. Terdahulu, Utusan Malaysia melaporkan Menteri Besar Selangor dijangka mengangkat sumpah jawatan itu di Istana Alam Shah pada Sabtu ini dan Amiruddin dicadangkan untuk kekal mengetuai kerajaan negeri bagi penggal ke-15. Saya nasihatkan dia tumpu pada kes di mahkamah. Berikut adalah kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membidas seteru politiknya Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana mendesak dirinya supaya berundur susulan prestasi buruk Pakatan Harapan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN lepas. Anwar turut mempersoalkan logik di sebalik desakan Pengerusi Perikatan Nasional itu serta menegaskan bahawa gabungan PHBN masih menguasai 2/3 majoriti di Parlimen. Sebelum ini, sehari selepas PRN di 6 negeri, Muhyiddin berkata kemenangan besar gabungan Perikatan Nasional yang diterajui oleh PAS dan Bersatu adalah tanda rakyat menolak kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar dan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Untuk rekod, PHBN kekal memimpin Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, manakala PN menguasai Negeri Kedah, Terengganu dan Kelantan. Sempena Bulan Kebangsaan dengan mengangkat tema Semarak Merdeka. Buat julung kalinya, kumpulan UMW membawakan secara khas produk premium mereka, rangkaian minyak pelinci Grand Stella pada 26 Ogos nanti.
Acara berprestasi ini akan berlangsung di cawangan bengkel Maxipura, Seksyen 13 Shah Alam bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Paling menarik, hanya pada 26 Ogos nanti, kami berikan anda diskaun sehingga RM30 apabila anda membeli rangkaian minyak pelincir Grand Stella. Terdapat pelbagai aktiviti yang kami sediakan sepanjang program berlangsung. Antaranya, anda bakal dihiburkan dengan persembahan baskers dan ada juga aktiviti mencanting batik sempena meraihkan Bulan Kemerdekaan. Dan terdapat food truck yang bakal menyediakan makanan tradisional Melayu. Tidak ketinggalan, kami dari utusan Malaysia dan Cosmo akan membawakan maskot rasmi kami, Mamak Cyber dan juga Kapten Cosmo. Jadi, dapatlah anda berkenalan dan bergambar dengan mereka. Selain itu, terdapat juga artis terkenal tanah air serta pempengaruh media sosial yang akan beramah mesra dengan para pengunjung. Kami juga sediakan giveaway dengan pelbagai hadiah menarik yang bakal dibawa pulang oleh para pengunjung. Jadi, apa anda tunggu lagi? Jangan lupa datang beramai-ramai dan dapatkan rangkaian produk Grand Stella serta nikmati pelbagai aktiviti yang kami sediakan. Jumpa nanti di Maxipura Shah Alam 26 Ogos nanti. Minyak pelincir Grand Stella, produk premium oleh kumpulan UMW dari Malaysia untuk Malaysia. Kita kembali lagi. Menteri Besar Sementara Selangor Datuk Seri Amriuddin Syari menggesa pihak tidak bertanggungjawab menghentikan fitnah kononnya lebih 200 sekolah agama persendirian di negeri ini akan ditutup. Kesal apabila pihak terbabit terus mengulangi fitnah tersebut, beliau turut menegaskan bahawa kenyataan terbabit tidak berasas dan isu berkenaan telah dijawab Kerajaan Negeri Selangor pada Julai lalu. Terdahulu, Amiruddin menegaskan tiada satu pun notis merobohkan mana-mana sekolah agama persendirian dikeluarkan pentadbiran negeri seperti dakwaan pihak tertentu. Sebaliknya, Kerajaan Negeri berusaha menambah baik garis panduan Pusat Pendidikan Agama bagi memastikan tahap keselamatan murid terjamin. Dalam perkembangan sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar turut menafikan bahawa kerajaan memberi amaran kepada sekolah agama persendirian dan diarah keluar dari premis masing-masing adalah penipuan yang menimbulkan kegelisahan dalam kalangan umat Islam. 3 pekerja kontrak termasuk 2 beradik mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini atas pertuduhan merogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang merupakan kenalan mereka di Bandar Baru Uda awal bulan ini. Ketiga-tiga tertuduh Najib Hashim 22 tahun dan adiknya serta seorang rakan mereka membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Siti Noraida Sulaiman. Berdasarkan kertas pertuduhan, Najib dan 2 lagi tertuduh masing-masing berusia 18 tahun didakwa telah merogol mangsa di dalam sebuah kenderaan berwarna hijau di tepi jalan di Bandar Baru Uda pada pukul 9 malam 4 Ogos lalu. Manakala rakan kepada Najib pula didakwa atas 2 pertuduhan merogol mangsa sama di sebuah kediaman beralamat di Bandar Baru Uda masing-masing pada pukul 9 malam 5 Ogos dan 10 malam keesokan harinya. Atas kesalahan tersebut, ketiga-tiga tertuduh didakwa mengikut Seksyen 375-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan sekiranya sabit kesalahan. Hakim Siti Noraida menetapkan tarikh 18 Oktober untuk sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen. Berita dunia. Satu kajian mendapati pekerja di Asia paling banyak menghabiskan masa berpura-pura sibuk di pejabat berbanding melakukan kerja hakiki dan bersifat produktif. Penemuan itu dibuat berdasarkan tinjauan global syarikat perisian Slack and firma penyelidikan Qualtrics yang mengkaji data lebih daripada 18,000 pekerja termasuk eksekutif. Hasilnya mendapati ramai pekerja menghabiskan banyak masa dalam mesyuarat di mana pembentangan dilakukan oleh unit-unit bagi berkongsikan pencapaian mereka. Berdasarkan tinjauan tersebut, India berada di kedudukan pertama bagi pekerja paling ramai yang bersikap demikian iaitu 43%, diikuti Jepun 37%, Singapura 36%, Perancis, Britain, Australia dan Jerman. Menurut laporan itu, antara penyebab pekerja berpura-pura sibuk adalah kerana ketua di sesebuah organisasi sering mengukur tahap produktiviti berdasarkan apa yang mereka lihat berlaku di pejabat.
Penduduk Britain yang obes akan diminta untuk membuat turun aplikasi menurunkan berat badan agar golongan itu boleh mendapat suntikan ubat kurus dengan lebih cepat. Liva, Oviva, Rosen dan Second Nature adalah aplikasi yang telah diluluskan oleh Institut Kecemerlangan Kesihatan dan Penjagaan Kebangsaan untuk membantu rakyat negara tersebut. NICE dan Badan Pemerhati Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS menganggarkan lebih 48,000 penduduk akan dapat mengakses perkhidmatan itu sekaligus menjimatkan kira-kira 145,000 jam masa untuk berjumpa doktor. Dalam pada itu, rawatan itu dikatakan bakal merangsang penurunan berat badan dengan meniru tindakan hormon dikeluarkan dalam usus selepas makan yang dikenali sebagai GLP-1. Namun, bagaimanapun dikatakan mempunyai beberapa kesan sampingan kepada penggunanya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Pulangan pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dijangka stabil untuk suku berbaki tahun 2023 setelah mencatat pendapatan pelaburan melebihi purata pasaran pada separuh pertama tahun ini. Bercakap kepada Utusan Malaysia, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, ia berikutan masih terdapat ancaman kenaikan kadar faedah kepada aliran pasaran kewangan dunia yang mungkin dipengaruhi oleh kadar inflasi dan pergolakan geopolitik semasa. Jelasnya, perdagangan dunia juga dijangka lebih perlahan untuk separuh kedua 2023 berikutan ekonomi China yang mula menghadapi trend penurunan ekspor bulanannya disebabkan kurangnya permintaan dari pasaran utama di barat. Mengulas mengenai prestasi memberangsangkan pengurus dana persaraan itu, tambahnya laporan peningkatan pendapatan KWSP yang begitu baik untuk separuh pertama 2023 berbanding tempoh sama tahun lalu menunjukkan kebolehan pengurusan pelaburan. Ujarnya ini kerana KWSP berjaya mendapatkan keuntungan yang baik di dalam suasana ekonomi global yang cukup mencabar. Berita sukan. Beberapa majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja dilaporkan masih gagal mematuhi penguatkuasaan gaji minimum RM1,500 yang dikuatkuasakan bermula bulan lepas. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Kamarul Baharin Mansur berkata, kira-kira 50 pekerja setakat ini tampil membuat aduan tetapi pihaknya percaya bilangan yang sebenar mungkin tinggi. Katanya ini kerana kebanyakan pekerja masih mengambil sikap tunggu dan lihat jumlah bayaran pendapatan pada bulan ini sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Sebagai rekod, penguatkuasaan gaji minimum RM1,500 membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja mula berkuat kuasa pada 1 Julai lepas selepas ditangguhkan selama 6 bulan berbanding tarikh 1 Januari 2023 yang ditetapkan sebelum ini. Tambahnya, MTUC meminta Jabatan Tenaga Kerja membuat pemeriksaan kepada semua majikan yang terlibat dan bukan hanya menunggu laporan semata-mata. Berita sukan. Jurulatih Lee Zijia Wong Tat Meng enggan memberi tekanan kepada anak buahnya pada kejohanan dunia di Copenhagen, Denmark yang bermula 21 Ogos depan. 3 kejohanan pertama Zijia di bawah kendalian Tat Meng menyaksikan bekas pemain nombor 2 dunia tersebut tidak membuahkan keputusan memberangsangkan kecuali pada terbuka Australia apabila dia berjaya mara ke separuh akhir. Berdasarkan 3 kejohanan itu, Tat Meng merasakan prestasi Zijia sudah semakin pulih dan percaya meskipun anak didiknya tidak lagi berada dalam kelompok 10 terbaik dunia, namun pemain itu selesa turun sebagai pemain bukan pilihan. Terdahulu di Tokyo, Zijia dikritik hebat selepas tersingkir seawal pusingan ketiga dan mencipta kontroversi menarik diri daripada Sukan Commonwealth Birmingham bagi memberi tumpuan penuh kepada kejohanan dunia. Manchester City melaungkan amaran bahawa The Citizen telah bersedia mempertahankan kejuaraan Liga Juara-Juara musim ini setelah menewaskan Sevilla 5-4 menerusi penentuan sepakan penalti dalam perlawanan Piala Super UEFA di Stadium Karaskakis, Greece awal pagi tadi.
An-Nashri menjaringkan gol pada minit ke-25 selepas menyudahkan sentuhan Marcos Acuna bagi membolehkan Sevilla memimpin perlawanan pada separuh masa pertama 1-0. Pada babak kedua, bintang muda The Citizen Cole Palmer, 21 tahun, menyamakan kedudukan menerusi jaringan pada minit ke-63 selepas menyudahkan bantuan gol daripada Rodri bagi menjadikan keputusan terikat 1-1. Untuk rekod, Piala Super UEFA merupakan perlawanan antara pemenang Liga Juara-Juara musim lalu menentang juara Liga Eropah. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 18 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.